يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Saya berpesan kepada kaum muslimin sekalian dan kepada diri saya sendiri supaya kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala suruhan dan perintahnya serta meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian kita beroleh keampunan, rahmat dan keridhaannya serta selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tajuk khutbah kita pada hari ini ialah Islam sebagai cara hidup. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, perkataan Islam itu diambil daripada perkataan Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang membawa maksud tunduk, patuh, dan ia juga membawa maksud selamat, sejahtera serta damai. Bahkan Islam itu sendiri diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Islam diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlas hati. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, adapun ciri-ciri Islam yang membezakan dengan agama yang lain ialah, ciri Islam yang pertama itu ialah Rabbaniyah, yang membawa erti bahawa Islam itu datang daripada Allah. Manusia hanya sebagai pelaksana segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Seseorang itu juga disebut sebagai Rabbani apabila ia mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesan yang timbul daripada Rabbaniyah, pertama, ia akan mengenal matlamat hidup manusia di dunia ini. Kedua, akan mengenal fitrah, yakni asal usul kita. Ketiga, selamat daripada pertentangan dengan diri kita sendiri. Dan yang keempat, akan bebas daripada sifat perhambaan, keakuan dan tututan hawa nafsu. Dan ciri Islam yang kedua ialah syumuliyah, yang bererti ajaran Islam itu sangat lengkap dan menyeluruh, di mana ruang lingkup ajaran Islam adalah mencakupi segala aspek kehidupan manusia, daripada perkara hingga kepada sebesar-besar perkara, termasuklah soal kehidupan dan kematian. Seperti pertama, kalau kita lihat daripada sudut kesyumulan Islam itu, yaitu bagaimana Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan mengikut serta mengamalkan peraturan dan undang-undangnya. Di samping itu, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ialah seperti salat, puasa, haji dan sebagainya. Yang kedua, keadilan, yaitu Islam memperjuangkan keadilan yang memberi hak kepada yang berhak tanpa sebarang kekurangan, sama ada sesama Muslim ataupun Muslim dengan yang bukan Muslim, baik lelaki maupun perempuan. Yang ketiga, negara. Di dalam soal negara, Islam telah menjelaskan hukum-hukum berkenaan dengan persoalan negara, bukan sahaja tentang hubungan manusia dengan Allah,
malah menyusun hubungan manusia sesama manusia. Dan yang keempat, akhlak. Islam mengambil berat tentang akhlak seperti yang digariskan oleh Al-Quran yang perlu ada bagi orang-orang yang beriman. Ciri Islam yang ketiga ialah alamiyah, yang bermakna agama Islam itu sesuai untuk diamalkan di semua tempat, di semua masa dan semua bangsa yang ada di dunia ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam meraihkan kehendak dan keperluan manusia dalam beberapa perkara seperti daruriyat, yakni kehidupan manusia tidak akan wujud dengan ketiadaannya. Perkara-perkara daruriyat perlu untuk menjaga akal, agama, jiwa, keturunan dan harta. Contohnya, manusia memerlukan tempat tinggal, pakaian dan juga makanan. Kedua, hajat, perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup di dunia ini. Namun manusia hidup tanpa kewujudannya. Contohnya, rumah yang dilengkapi dengan telefon, sofa, pemilikan harta dan sebagainya. Dan yang ketiga, tahsiniyat, yaitu perkara yang diperlukan oleh manusia hidup dengan lebih mulia lagi, di mana dengan ketiadaannya tidak menjejaskan kehidupan manusia. Contohnya keperluan tambahan untuk rumah kita seperti internet, penghawa dingin, yakni aircon dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam adalah sebuah agama yang syumul. Selain mewajibkan umatnya menunaikan perkara-perkara tuntutan seperti salat, puasa dan zakat, Islam juga tidak melarang umatnya untuk melakukan perkara-perkara yang harus seperti bersukan dan berhibur. Islam membenarkan umatnya bersukan. Ini kerana Islam lebih menyayangi penganutnya yang kuat, lagi cergas daripada umatnya yang berpenyakit, malas dan tidak bermaya. Akal yang sihat terletak pada tubuh badan yang sihat. Riyadhah kita dianggap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila perkara-perkara berikut diraihkan. Pertamanya, matlamat kita berriyadhah adalah supaya tubuh badan kita sihat. Seterusnya, kita mampu beribadah kepada Allah. Kedua, dengan syarat tiada unsur-unsur perjudian. Ketiga, kemenangan ataupun kekalahan dalam berriyadhah bukanlah matlamat utama, sebaliknya kesihatan dan juga ukhuwah yang diutamakan. Keempat, dalam berriyadhah, pakaian yang menutup aurat dan tiada percampuran lelaki dan perempuan. Dan yang kelima, dalam berriyadhah tidaklah mengabaikan seruan agama. Berhibur secara Islam, di mana Islam mencegah umatnya dalam keadaan murung dan sedih. Cara berhibur yang diharuskan dalam Islam ialah, pertamanya, tiada unsur lucah, menghina agama dan menjatuhkan maruah seseorang. Kedua, dalam berhibur tidaklah hiburan itu melalaikan. Dan yang ketiga, dalam berhibur tiada percampuran di antara lelaki dan perempuan, yang tiada batas dalam pendedahan aurat. Ini adalah
sebahagian daripada ajaran Islam dalam kehidupan yang boleh ditampilkan, dan ianya bukan terhad kepada perkara ini sahaja. Manusia yang berjaya ialah manusia yang tidak meminggirkan amalan-amalan dan juga seruan Islam dalam kehidupannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada di kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين آمين. يا موفق الطائعين ووفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم. نستغفر الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berpesan pada diri saya sendiri dan sidang jamaah sekalian agar kita sama-sama meningkatkan lagi ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Kerana ketahuilah kita bahawa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara sahaja, dan hidup di akhirat kelak akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita pada hari yang mulia ini menilai kembali pegangan dan amalan-amalan kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu hari yang telah disebut di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang bermaksud satu hari yang tidak akan memberi manfaat pun oleh harta benda dan anak penak, melainkan mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan hati yang tenang dan sejahtera. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini juga, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'ati khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'anis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inu Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj, serta Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Muhammad Khalil bin Yaakob yang di-Pertua Negeri Melaka. Allahumma ya Sattar ya Alim, kurniakan rahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan atas negeri kami ini. Jadikanlah rakyat di negeri kami ini bersatu padu dan berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Lindungilah kami daripada perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatkanlah kehidupan kami dan hindarkanlah negeri dan negara kami serta umat Islam seluruhnya daripada bahaya maupun bencana. Allahumma ya Wahhab ya Razzaq, kami bersyukur di atas segala nikmat dan rezekimu yang telah kami nikmati. Jadikanlah negeri kami ini baldatun taibah wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang aman dan sentiasa mendapat pengampunan. Kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang telah berjihad dengan harta dan jiwanya kepadamu, seperti pembayar-pembayar zakat, pengwakaf, penderma dan seumpamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum rahimakumullah. Penuhkan saf, rapat-rapatkan saf. Penuhkan saf hadapan. Mudah-mudahan dirahmati Allah.